Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para peserta pengajian ibadat haji pada kali ini, perbincangan kita pada pagi ini ialah tentang rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji, dalam haji ni kita ada 3 perkara. Yang pertama, rukun. Yang kedua, wajib. Yang ketiga, sunat. Yang ni dalam kerja haji. Adapun yang sebelum haji, kita sudah bincang dah tentang adabnya, syaratnya. Jadi sebelum orang nak pergi haji tu, dia ada syarat dia yang mesti dipenuhi. Di antara syaratnya, orang tu kena Islam, orang ni sudah ada kemampuan. Itu kita dah bincang dah baru ni. Hari ini kita terus pada poin kita, iaitu tentang rukun haji. Bila sebut tentang rukun haji, apa bezanya rukun dengan yang lain? Itu satu perbezaan. Dengan kita nampak perbezaan itu, baru kita boleh jelas kepada kita. Rukun iaitulah pekerjaan atau amalan asasi yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. Jadi rukun iaitulah amalan asasi yang wajib dikerjakan. Jika tidak dikerjakan salah satu daripada perkara-perkara rukun haji, haji tersebut tidak sah. Sama ada ianya tidak dilakukan secara sengaja atau terlupa. Itu makna rukun tu. Rukun makna asas. Tak buat ni tak jadi. Tak boleh bayar denda, tak boleh bayar dam, tak ada apa-apa akta yang boleh menampung rukun tersebut. Jadi rukun ni kena buat. Jadi kita dah faham di sini, rukun ialah amalan-amalan haji yang mesti dilakukan. Kalau tak buat dia, haji tak jadi. Tak jadi haji. Jadi amalan-amalan yang termasuk dalam yang dikira sebagai rukun haji itu ada 6 perkara. Yang pertama, berniat ihram. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat kena ingat. Berniat ihram. Dalam wajib nanti dia akan timbul lagi tentang niat ini, dipanggil berniat tempat niat. Ini berniat itu sendiri rukun. Kalau tak niat, tak jadi haji. Kita pergi ke Mekah, ikut semua sekali amalan-amalan, tapi niatnya tak jadi. Balik saja, Assalamualaikum. Yang kedua, wukuf di Arafah. Jadi yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Ni kena ingat je dulu ni. Masuk dalam kepala. Rukun haji 6. Yang keempat, sa'i di antara Safa dengan Marwah. Yang kelima, bercukur atau bergunting. Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Jadi kena ingat, bila sebut tertib pada kebanyakan rukun, maknanya bukan semua rukun. Kebanyakan rukun, penjelasannya akan dijelaskan sekejap lagi. Yang kita nak ingat hari ni 6 perkara. Pejam mata, ulang balik. Yang pertama, niat. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Itu salah satu nama dia lah, tawaf haji maknanya. Yang keempat, sa'i di antara Safa Marwah. Yang kelima, cukur atau bergunting. Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Mesti kena habis hayat tu. Tertib pada kebanyakan rukun. Jadi kalau tertib segerak tu, tak habis cerita dia. Jadi kita dah ingat dah 6 rukun haji masuk dalam kepala kita dah sekejap. Masuk jangan keluar-keluar lah tu, masuk di situ lah tu. Kemudian kita akan pergi kepada wajib haji. Wajib haji ada beberapa perkara. Sama juga bilangannya, iaitulah 6 perkara. Sebelum daripada pergi ke wajib, kita tengok apa istilah wajib. Istilah rukun kita tahu dah, tak buat tak jadi haji. Wajib ni bagaimana pula? Yang pertama, pekerjaan atau amalan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. Hak ni pun wajib ni, mana wajib kena buat. Kalau tak buat, apa jadi? Jika tidak dikerjakan salah satu daripada perkara-perkara wajib haji, haji tersebut sah. Pada zahirnya sah, tetapi wajib ke atas orang yang berkenaan membayar dam. Jadi haji sah, kena bayar dam. Dam tu apa? Dikira denda. Bayar denda.
kerana kita meninggalkan salah satu daripada perkara yang diwajibkan dalam haji. Yang ketiga, jika dia juga menanggung dosa jika meninggalkan perkara-perkara wajib tersebut dengan sengaja. Jadi perbezaan di antara wajib dengan rukun tadi, wajib kena buat. Kalau tak buat dengan sengaja, yang pertama sekali berdosa. Letak depan kita, dosa tu yang pertama. Jadi kalau kita letak bayar dam je, orang-orang yang punya duit macam tuan-tuan ni, pelik apa dengan dam? Pelik ke tak pelik? Kalau setakat 300 riyal satu ekor kambing, apa yang pelik? Ustaz nak 10, saya bagi. Kau macam mana? Apa pitih kita banyak belakang ni. Semua tak habis makan belakang pitih dah. Mengko tak makan pitih. Mana nak habis? Tetapi letak yang paling besar sekali depan kita, dosa. Bila letak yang tu, barulah ada motivasi dalam diri kita. Hai, tak boleh ni kena buat. Sama. Berapa ramai pengalaman saya bertemu dengan orang hebat-hebat dalam dunia ni, dia tak nak pergi. Tak apa ustaz, saya bayar dam je lah. Tak payah pergi lah. Letih, penat, macam-macam alasan. Jadi bila kita kemukakan bahawa tak pergi boleh. Saya tahu tuan boleh bayar satu kontainer kambing, bukan satu ekor. Tapi berdosa. Bila sebut dosa, barulah dia terasa ini satu perbuatan yang bukan boleh ditinggalkan dengan sengaja. Kerana itu dia kata, jika dia meninggal dengan sengaja, makna orang itu berdosa. Jadi itu yang kita tak nak. Pergi nak buat haji, ibadat kepada Allah, tiba-tiba kita lawan, kita ingkar kepada arahan Allah SWT, maka itu dipanggil berdosa. Cuma beza di antara dia dengan rukun. Rukun ni berdosa ke tak berdosa ke tak sah haji. Yang ni boleh lagi, tetapi kena bayar dam dan berdosa kalau dengan sengaja. Baik, kita masuk kepada bilangan dia. Wajib sama juga, wajib haji sama juga, iaitulah 6 perkara. Yang pertama, berniat ihram di miqat. Ada tambahan. Rukun tadi niat ihram tu sendiri. Yang ini di mana tempat kita nak niat? Nak niat di mana? Jawabnya di miqat. Miqat tu apa? Akan datang. Yang kedua, meninggalkan larangan ihram. Larangan ihram yang dalam proses haji dengan umrah ni ada berapa perkara? 13 perkara yang kita kena ingat. 13 perkara ni. Yang ketiga, bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Yang keempat, melontar Jamratul Aqabah pada hari raya, iaitulah hari 10 Zulhijjah. Yang kelima, bermalam di Mina sebanyak 2 malam ataupun 3 malam. Ada pilihan. 2 boleh, 3 pun boleh. Jadi kita pilihlah. Kalau nak bermalam di Mina, maknanya malam yang ke-11 dengan malam yang 12. Hari yang ke-12, lepas kita melontar, kita niat nafar awal balik. Jadi digugurkan hari yang 13. Itu pilihan. Tapi kalau kita kata saya nak duduk 1 malam lagi, sebab mungkin ini kali terakhir saya mari haji, ini mungkin ini banyak kemungkinan lah. Kalau tak terakhir pun tua dah, tak larat dah, sakit macam-macam, kita duduk 1 malam lagi, boleh pahala. Jangan kata susah ustaz nak klik dah ni. Saya bagi motivasi awal-awal lagi. Setengah masyarakat kita ni, jemaah kita, dia kira susah je. Saya baliklah, relax sikit. Jangan. Duduk di Mina sendiri itu ibadat. Tak situ. Payah ke, senang ke, 40 minit queue nak ambil tandas ke, semua tu ibadat kepada Allah SWT. Tak ada kosong, tak ada free. Semuanya ada pahala. Yang terakhir sekali, melontar batu di 3 jamrah pada hari 11, 12 ataupun terus kepada 13. Jadi kita letak di situ 6 wajib, 6 rukun. Rukun tak buat tak sah, wajib tak buat sah. Kalau sakit tidak berdosa, kena bayar dam. Kalau tidak uzur, berdosa dan dam. Dua kali. Ingat dah? Kalau tanya boleh jawab? InsyaAllah ta'ala. Kena jawab selalu. Kita belajar hari ni, kita tak nak dah masuk dalam kepala, lekat. Tu dia. Pasal tu saya bagi nota pun kecil, supaya para peserta kita ni tidak fikir banyak. Tapi kalau letak khilaf situ, khilaf sini, duduk tengah malah khilaf tu, kalau orang tanya ada apa-apa, boleh tak boleh? Khilaf. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Semua jawapan betul belaka. Mana ada hukum yang tidak khilaf, kecuali sedikit je. Sampai orang tu dia belagak jadi pandai. Orang tanya semua ada 2 pendapat. Pendapat ini, pendapat ni. Jadi nampak pandai lah dia nya. Hukum ni 2. Ada ulama kata boleh, ulama kata tak boleh. Atau orang nak uji dia, dia kata saya nak tanya, Allah Ta'ala ni ada khilaf juga. Dia kata khilaf juga, ada Allah pun. Punya khilaf dia tu sampai ada Allah pun khilaf juga.
Dia kata apa? Orang Islam kata ada, orang kafir kata tak ada. Khilaf juga dengan orang kafir. Oh, pandai jawab. Tak apalah. Itu kadang-kadang jawapan ni kena pandai juga. Kalau tak kena pandai susah kita tak. Supaya orang tanya saya baru ni. Dia tanya, jin nak pakai orang ke nak pakai ekor? Saya bagi jawapan di BP belum sidang lagi, saya tangguh dulu lah. Jadi jawapan pun kena juga tak? Kalau kita kata ekor kan dia kata orang takkan jin orang mukmin panggil macam binatang. Sedap juga jawapan dia. Jadi kita tangguh dulu sehingga di BP bersidang, lepas tu saya jawab balik. Tak suka soalan dia. Jadi dia soalan nakal, kita pun jawab nakal juga lah. Ada benda-benda yang tak boleh jawab. Jin seorang ke ekor ke, apa kerja dengan kita tak? Yang pentingnya baiklah. Kita berpindah kepada cara mengerjakan haji. Ada 3 cara. Tiga-tiga ni tidak jadi masalah. Ini memang kelonggaran Allah Ta'ala beri kepada kita. Tuan-tuan nak yang mana? Nak yang cara ni boleh, nak cara ni boleh, nak cara ni boleh. Cumanya berlaku perbezaan pandangan ulama di sini tentang yang mana lebih afdal. Ada yang katakan hak ni afdal. Yang penting kita belajar dulu. Cara yang pertama dipanggil haji tamattu. Ingat, cara nak melaksanakan ibadat haji ni 3 cara. Yang pertama haji tamattu. Makna tamattu kita cerita nanti. Yang kedua haji ifrad. Baca betul-betul, haji ifrad. Yang ketiga haji qiran. Qiran. Jelaslah kepada kita jenis haji berapa? 3. Tamattu, ifrad, qiran. Itu dari sudut pelaksanaan ibadat. Mungkin kalau kita tengok jenis haji lagi, ada lagi. Ada haji wajib, yang fardu, yang belum kita buat lagi. Ada orang yang dah buat haji, dah nak pergi kali yang kedua, dia panggil haji sunat. Ada juga haji yang ketiga wajib juga, tapi sebab dia bernazar. Ada yang keempat haji yang ganti pada orang lain, itu kategori haji yang lain. Yang kita nak di sini dari sudut pelaksanaan. Cara kita nak melaksanakan haji, yang tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih nak kategori mana kita nak buat ni. 2-3 ni boleh dibenarkan dalam Islam, tapi kita tengok keadaan yang manakah yang sesuai dengan kedatangan kita ke Mekah itu. Jadi kita ambil yang pertama, haji tamattu. Apa makna haji tamattu itu? Jadi haji tamattu ini maksud dia mengerjakan ibadat umrah dalam bulan-bulan haji. Kemudian selepas itu dikerjakan pula ibadat haji dalam tahun yang sama. Yang ketiga dalam perjalanan musafir yang sama. Macam mana nak jelas ni? Haji tamattu, yang pertama sekali, bila kita pergi haji, sepatutnya kita dalam ihram selagi tak sudah haji. Tetapi oleh kerana kita memilih, standard kita ni nak jadi setara dengan orang Mekah. Macam mana? Bila lepas kita buat umrah, kita buka ihram, kita boleh pakai baju, boleh duduk di rumah kita berehat, boleh potong kuku, boleh potong rambut. Yang ada isteri, suami isterinya ambil paket 2 bilik pula, boleh duduk sekali dengan isteri dia. Jadi macam orang Mekah bebas. Maka nama dia haji tamattu, haji bersenang-senang, tidak susah. Itu makna haji tamattu. Apa makna tamattu? Makna haji bersenang-senang, tidak senang kan. Bila dalam ihram ni jangan letih kita. Dalam ihram letih tak letih. Nak tabuk bulu pun tak boleh, nak kerak rambut tak boleh. Yang ada suami isteri tu nak cuik-cuik isteri pun tak boleh, tengok saja boleh. Jadi makna haji tamattu, haji yang dilakukan secara senang, mudah ya. Pergi umrah, lepas umrah buka tahlul, halas duduk rehat di rumah seperti orang Mekah. Itu makna tamattu. Cara mengerjakannya, yang pertama sekali kita lakukan umrah di dalam bulan haji. Lakukan umrah di mana? Dalam bulan haji, masuk ke Mekah dengan niat ihram haji. Dengan umrah. Bila bulan haji? Tanda situ. Bulan haji bermula pada 1 Syawal. 1 hari bulan Syawal, berakhirnya pada 10 Fajar hari 10 Zulhijjah. Itu waktu untuk niat haji. Kalau orang kata Ashhurul Hajj, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat dalam Quran, haji itu ialah bulan-bulan yang telah diketahui, maklum. Dalam Quran itu bila? Jawabnya haji itu bermula daripada 1 Syawal sehingga Fajar hari 10 Zulhijjah.
Itu je. Bila masuk Allahu Akbar subuh hari 10 Zulhijjah, orang yang belum lagi niat haji, tuan, tangguhlah haji kepada tahun satu lagi. Tahun tu dah habis dah, luput dah. Tapi bagi kita yang telah buat haji ni, terus je lah selesaikan kerja haji kita. Yang baru nak mula, maka dia tak ada lagi. Yang dah niat dah, tapi tak pergi Arafah sehingga matahari terbit, sehingga terbit fajar pada hari 10, bah dia jam ke, dia hilang sesak jalan ke, apa cerita, sampai-sampai ke Arafah, orang duduk sembahyang subuh, jawab dia Assalamualaikum, haji tahun depan. Tahun ni tak ada, lepas dah haji dia. Itu makna al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang telah diketahui umum. Maknanya waktu untuk berniat haji itu bermula daripada 1 Syawal sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Jadi mungkin akan keliru nanti. Tuan-tuan akan tanya, macam mana pula 10 Zulhijjah sedangkan 10 Zulhijjah kita duduk air raya, baru nak melontar Jamrah Aqabah. Belum lagi tawaf, belum lagi sa'i, belum lagi bercukur, belum lagi apa lagi. Jawabnya tidak. Itu maksudnya ini bulan haji, bulan yang boleh di niat haji. Jadi kalau tak niat lagi pada tu, jawabnya tahun depan. Itu yang pertama, melakukan umrah dalam bulan ini. Kalaulah tuan pergi umrah bulan Ramadan, lepas Ramadan balik, ataupun sebelum raya balik, tak jadi haji tamattu, kerana kita dah balik. Yang kedua, selepas itu dikerjakan pula ibadat haji dalam tahun yang sama. Syarat yang ketiga, dalam perjalanan yang sama. Dalam perjalanan yang sama, maknanya kita pergi macam dulu kan, orang-orang tua kita pergi ke Mekah, duduk berapa bulan? 4 bulan. Dia pergi bulan Ramadan lagi, kemudian dia duduk sampai haji. Kalau dia buat umrah dalam bulan Syawal, maka dia jadi haji tamattu. Tapi biasanya jemaah kita dia tak umrah dah boleh Syawal tu. Cara kena buat umrah nak keluar rumah pun takut. Jadi alhamdulillah lah, dengan undang-undang ada hari ni, tak ada lagi orang pergi sedemikian yang menyusahkan dia sendiri dan menyusahkan semua orang lain. Duduk rumah pun takut, duduk mikir kena igak ke tak orang ni. Baik, haji tamattu, melakukan umrah dalam bulan haji, kemudian melakukan haji pada tahun itu juga dalam perjalanan yang sama. Tapi kalau lepas raya dia balik Malaysia, balik. Bila mari KT dia ke berapa nanti dia pergi balik. Itu tak jadi tamattu. Walaupun dia ada kerja umrah di dalam bulan haji. Naknya dalam perjalanan yang sama. Jelas? Kalau ada yang tak jelas terus tanya je. Kita takut tak terulang balik. Bermaksudnya satu perjalanan. Satu perjalanan. Maknanya kalau pergi biasa jemaah kita ni dia pergi nak raya Mekah. Lepas raya buat lagi umrah. Kemudian dia balik. Mari dapat pula surat tawaran haji, pergi pula dengan perjalanan yang baru, tak jadi tamattu. Tamattu dia sudah putus, kerana kecuali dia niat umrah balik, umrah baru pula masa dia pergi tadi, maka dia jadi tamattu balik. Boleh tamattu balik. Atau kalau tuan pergi pula dengan haji, dah dekat nak haji, macam contohnya package kita ni dekat dengan haji, kita niat haji ifrad, tak jadi, dia terputus dengan umrah yang kita buat tadi, kerana kita sudah balik ke negeri kita dan telah menggunakan miqat yang baru. Kita berpindah kepada yang kedua, kategori yang kedua, iaitu haji ifrad. Apa dia haji ifrad itu? Haji ifrad iaitulah mengerjakan haji dahulu dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan umrah. Jadi kita pergi sampai di Mekah, kita niat nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, aku mengerjakan haji dan berihramlah aku kerana Allah Ta'ala. Kita tak buka-buka ihram, masuk tawaf kudum, sa'i haji, duduk dalam ihram kita 10 hari, 15 hari, ikutlah berapa hari yang kita pergi, sabarlah kita. Jadi orang yang boleh buat haji ifrad ni orang hebat, dengan godaan-godaan yang begitu banyak. Tapi saya tidak, kalau masa kita pergi itu terlalu lama. Contohnya kita pergi 2 minggu lagi nak haji, mungkin dia akan terasa payah. Sehingga ada jemaah kita yang minta nak tukar, boleh tukar Ustaz, pergi jadi umrah. Jadi kalau mengikut dalam mazhab Syafi'inya tak boleh tukar lagi dah. Awak kena sabar je lah sampai pergi ke Arafah. Balik daripada Arafah Muzdalifah sampai ke Mina melontar, buka ihram. Selesai semua haji nanti, pergi ke Tanaim atau Ja'ranah, niat umrah, barulah dia boleh buat umrah. Jadi mengerjakan haji, kemudian laksanakan rukun dan wajib haji hingga tahallul tsani, berihram semula untuk mengerjakan umrah. Jadi kita faham, haji ifrad itu mana haji single, haji saja je, tak ada. Masuk ke Mekah dalam bulan haji dengan niat haji.
Dan kita yang kesan dianya tak boleh niat, tak boleh buka ihram sampai kita balik daripada Mina, sampai kita balik daripada Arafah ke Muzdalifah, ke Mina, melontar, bertahallul, baru buka ihram. Jadi cabarannya begitu. Baik, tak apa, lagi banyak ujian, lagi besar pahalanya. Apa dia haji qiran itu? Iaitulah berniat mengerjakan haji dan umrah serentak. Jadi haji qiran ni ada dua cara. Haji qiran ni ada dua cara. Yang pertama, kita niat haji dan umrah sekaligus. Sampai di miqat saja aku mengerjakan haji dan umrah. Twin, kembar selalu. Ada orang panggil dua dalam satu. Jadi niat dua-dua ni, dua-duanya dapat pahala sekaligus. Cumanya berbezanya, kita kena lakukan amalan-amalan haji. Umrah tu ikut je. Lepas buat umrah pun tak boleh buka ihram. Mana lepas kita tawaf sa'i, nak buka ihram ni kerana saya umrah dah selesai. Tak, kita dah niat haji tadi. Macam haji ifrat juga. Cara dia macam haji ifrat, tapi dia dapat dua pahala. Berbezanya, ifrat tak kena dam, haji tamattu' haji kena dam, dan haji qiran ini kena dam. Kerana kita kembar dua dalam satu. Itu beza. Baiklah. Itu cara yang pertama. Sampai di miqat, niat dua-dua sekali. Haji dan umrah. Niat dua-dua sekali. Jadilah haji kita haji qiran. Atau orang ni masuk ke Mekah dengan niat umrah. Masuk ke Mekah dengan niat umrah. Nak buat haji tamattu' contohnya. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala mari haid atau sakit, sehingga hari orang nak pergi ke Arafah dia tak selesai lagi, haid dia masih lagi tak habis, ataupun keuzuran sakit dia tak boleh nak pergi buat umrah, duduk di hospital, maka terpaksa kita nak angkat dia orang ni pergi dengan ambulan ke Arafah contohnya, sedangkan dia dah niat umrah. Macam mana nak buat? Maka kita masukkan haji ke atas umrah. Niat aku mengerjakan haji, masukkan haji ke atas umrah aku ni, maka jadi dia haji qiran juga. Jadi haji qiran. Dia biasanya orang perempuan yang terlibat dengan kes ni ataupun orang sakit. Dua tu je lah. Jadi haji boleh masuk ke dalam umrah. Dalam kaedah dianya, yang besar boleh masuk atas yang kecil tak boleh masuk besar. Contohnya orang ni buat niat haji ifrat. Sangkaan dia lepas haji nak pergi buat umrah. Tiba-tiba datang SMS daripada Malaysia, ayah dia ke, mak sakit ke, emergency, nak balik cepat. Lepas haji dia terus balik, nak buat umrah tersempat. Boleh tidak? Dia kata, saya masuk sekali lah umrah saya ni, sebab umrah wajib ni tak pergi lagi contohnya. Kalau orang dah pergi umrah dah, selesai masalah. Jadi tak boleh lagi nak masuk umrah ke dalam haji, kerana yang kecil tak boleh masuk dalam yang besar, yang besar boleh masuk atas yang kecil. Itu kaedah. Jadi oleh kerana kita buat haji tamattu', tak boleh selesai, mari waktu nak pergi haji, kita masukkan haji dalam umrah, jadi haji qiran. Jelas tak jelas? Haji qiran ni dua cara. Sama ada daripada awal lagi kita niat qiran, masuk terus. Ataupun qiran itu mari kemudian. Bila kita tak dapat laksanakan umrah, maka kita masukkan qiran. Jadi haji qiran ini haji yang kita kena bayar dam juga. Jadi jelas pada kita tuan-tuan muslimin dan muslimat, haji itu tiga cara. Sama ada tamattu', ifrat, qiran. Jadi kita jelas dah. Cara tamattu'nya masuk haji saja. Cara tamattu' masuk umrah dulu, kemudian haji. Ifrat haji saja. Qiran masuk dengan dua-dua sekali niat. Ataupun orang yang masuk dengan umrah dulu tak selesai, masukkan haji kata umrah. Jelas dah pada kita. Jadi cara perhatian di sini, apabila terdapat jenis haji qiran lain, tak dirah, kita dah jelas. Kita berpindah kepada cara-cara melakukan haji qiran dah selesai dah. Sunat-sunat sebelum berihram. Di dalam kitab kita ni ada lagi satu perkara, iaitu tentang umrah. Umrah ni kita akan jumpa nanti insya-Allah. Jadi kita terus ke perkara yang sunat sebelum niat haji. Ataupun terus je tengok dalam buku nota kita. Umrah ni ada berapa? Ada 5 perkara rukun dia.
Yang pertama, berniat ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, bercukur atau bergunting. Yang kelima, tartib. Di mana kurangnya? Satu, wukuf tak ada. Jadi haji 6 rukun, umrah 5. Tolak satu je daripada rukun umrah tu, apa dia? Wukuf. Sebab tak payah wukuf dah kita umrah ni. Tawaf dengan sa'i selesai. Dan perbezaan dianya, tartib tak ada kebanyakan rukun. Tartib semua rukun. Jalan ikut tartib. Umrah haji boleh kepada kebanyakan rukun. Wajib umrah juga 2 perkara. Yang pertama, berniat ihram di miqat. Yang kedua, menjaga larang ihram. Gugur berapa? 4 gugur. Apa dia yang gugur di sini? Bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar Jumrah Aqabah, dan melontar pada hari tasyrik, yang 3. Jadi itu perbezaannya. Sunat-sunat niat ihram. Sebelum kita niat ihram, apa perkara sunat yang kita kena buat? Yang pertama, kita kena kat kuku. Kalau panjang lah. Kalau tak panjang dah tak payah. Yang kedua, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak orang cabut zaman dulu. Sekarang ni mana ada orang cabut? Orang cukur lah. Cukur lah. Tapi kalau cabut tu lama tahan. Kalau nak buat haji ifrat lah, kena 15 hari dalam ihram je, kena cabut. Baru dia tahan lama sikit. Kalau cukur tu cepat naik. Mencukur bulu ari-ari dan mengandam misai. Misai kena comel. Ni mudah yang ni. Perkara sunat yang perlu kita buat. Yang pertamanya, mandi sunat ihram. Bila kita nak berihram, kita mandi sunat ihram dengan niatnya, niat aku mandi dalam niat dalam hati kita lah, mandi sunat ihram. Yang keempat, memakai bau-bauan, memakai minyak rambut dan bau-bauan dulu. Bagi orang ada rambut, pakai minyak rambut. Dan jangan sekali-kali pergi cukur rambut. Jemaah Malaysia ramai di kalangan mereka, bila nak pergi haji, nak pergi umrah, dia pergi cukur awal lagi rambut. Saya kata, kenapa cukur dah ni? Takut jatuh rambut. Takut gugur rambut. Dia sayang awal lagi. Takut tak terpasar kita. Jangan takut. Yang tak bolehnya, kita akan tengok dalam larangan ihram nanti, apa yang tak boleh? Mencabut bulu. Bukannya bulu lurus sendiri, tak. Kalau dia lurus sendiri, tak ada masalah. Yang tak bolehnya, kita cabut, tak boleh. Itu salah. Kita pisah. Dia pegang dia, tak tarik. Tapi kalau kita ambil wudu, tiba-tiba ada bulu di tangan kita, tak apa. Kalau orang tanya kenapa ni, dia yang lurus, bukan saya cabut. Dia sendiri yang jatuh. Yang tak bolehnya kita cabut. Itu kaedah dia, tak boleh mencabut. Tapi kalau dia tercabut, dia punya pasal, kenapa kamu lurus? Kita kena tanya dia balik. Garu kepala tak? Garu tak apa. Tidak apa. Macam orang Kita garu. tak apa. Yang kelima, memakai pakaian ihram berwarna putih. Ini bagi orang lelaki, yang cantiknya pakai berwarna putih. Bagi orang perempuan, kalau nak pakai warna putih juga, pastikan kain itu tebal. Karena biasa warna putih ni nipis, nampak tubuh dia, itu tak baik. Jadi untuk nak mengelakkan daripada perkara ini berlaku macam mana, kita pakai juga warna putih dalam, dan kita beli jubah yang warna hitam kat luar, pakai luar. Tuduh. Jubah kat Arab ni banyak. Macam-macam jenis jubah yang nipis tu pakai. Jadi tuduh kita punya aurat kita tak nampak. Yang keenam, sembahyang sunat. Dalam kitab kita ni tulis sunat ihram. Dia naknya, yang sunatnya kita berniat ihram tu selepas salat. Jadi kalau kita sampai di miqat, dah masuk waktu zuhur, kita sembahyang zuhur. Masuk waktu asar, sembahyang asar. Jadi mana-mana salat lepas kita sembahyang, dia berniat, tak apa. Jadi tidak perlu pada khusus kepada sunat ihram, ikut waktulah. Kalau sampai waktu, tak ada waktu. Kita dah sembahyang dah di Madinah contohnya. Asar dengan zuhur dah sembahyang. Sampai lepas asar. Lepas asar tak ada waktu salat sunat. Jadi kita masuk dalam masjid, tahiyatul masjid. Sunat tahiyatul masjid, lepas tu niat je umrah. Jadi dia sunatkan kita sembahyang sunat, berniat tu selepas salat. Cara dianya baca yang pertama Al-Kafirun, yang kedua surah Al-Ikhlas. Itu yang paling mudah lah. Yang ketujuh, di antara sunat lagi memperbanyakkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu sunat.
dia akan bila dalam pelaksanaan nanti dia akan buat serentak lah. Dia akan campur semua sunat dengan wajib serentak. Jadi sekarang ni kita pisah-pisahkan supaya kita mudah faham. Hak ni sunat. Kalau tak buat pun tidak mengapa. Kalau buat dapat pahala. Jangan kita anggap tak apa hak ni sunat je. Jangan bercakap tentang sunat tu ada jah kat belakang. Kalau orang luar kata sunat je, je tak mau. Kerana sunat itu dibuat tak buat oleh Nabi. Dibuat. Jadi oleh kerana Nabi kita buat, semua yang dia buat itu kita letak ia punya besar. Bukan satu benda yang kecil. Tapi kalau kita tak mampu, tak berkesempatan, mana kita tidak berdosa, tidak melakukannya. Tapi kalau berkesempatan, ada kemampuan, sangatlah baik dan digalakkan supaya kita melakukannya. Baiklah, kita berpindah kepada rukun haji yang pertama. Ini rukun ni. Tadi kita dah dalam mukaddimah kita tadi kita dah sebut rukun tu apa perkaranya rukun tu? Perkara yang asas dalam amalannya. Kalau tak buat tak jadi. Tak jadi haji. Tak batal lagi, tak jadi terus. Batal tu kena buat dah baru batal. Ni tak buat lagi, memang tak masuk. Itu dia panggil. Yang pertama, berniat ihram. Niat ihram tu macam mana? Tengok kita sini. Kita hafalah niat ni bukannya satu benda yang payah. Niatnya nawaitul hajja, cuba kata, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini format niat. Apalah biar ingat, payah nak ingat. Payah nak ingat. Hak ingatnya macam mana? Saja aku mengerjakan haji kerana Allah dalam hati. Jadi dah. Ini format ni dia orang panggil cara nak berniat lah, cara. Tapi yang naknya masuk dalam hati kita tu saja aku mengerjakan haji. Jadilah. Bila niat tu akad, dia panggil niat tu qasdus syai'. Satu keazaman dalam hati kita nak buat benda tu. Jadi serta dengan perbuatan yang kita buat. Jadi kita ingat setengah ni makcik-makcik kadang-kadang dia main mengadu, ustaz, macam mana ni saya ni tak ingat ni, kuah apa dah dia tu. Memori lama. Ada tak? Memori lama ni dia tak apa ingat hak baru. Dia ingat hak lama dia. Oh, kalau tanya cerita dia main dead job yang main dulu ingat lagi. Ada. Tapi kalau hafal malam itu hajjah wa umrah tapi 3 hari pun tak ingat. Nak kata apa? Tak payah. Bukan satu syarat lah mesti kena ingat macam tu. Tak. Kalau kita ingat dalam hati kita saja aku mengerjakan haji, lengkap dah tu. Sudah cukup dah tu. Sama juga bila kita niat umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Jadi dia umrah ni kita tambah ahramtu biha. Kalau haji ahramtu bihi. Ada dalam kitab, dalam buku kita, nota kita ada. Saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi mudah je. Saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi letak dalam hati kita saja aku mengerjakan umrah, saja aku mengerjakan haji. Jadi kita niat. Jadi lepas pada kita kata tu, kita kata labbaika hajjan. Kalau haji, lepas kita niat dalam hati kita, kita kata dengan mulut kita labbaika hajjan. Apa makna labbaika hajjan? Saja aku datang ya Allah menyahut seruan engkau dengan cara mengerjakan haji. Tapi kalau kita buat haji tamattu, labbaika umratan. Maknanya kami sahut seruanmu ya Allah dengan mengerjakan umrah. Mudah, payah. Mudah sangat. Di sini timbul satu ya. Ya, mana keazaman kita. Kalau pakai telitah lah mari tak apa. Tak jadi lagi macam sekarang ni kita boleh telitah lagi tak nak haji tak lagi. Sebab kita belum lagi azam betul-betul nak buat haji. Bila kita azam, bila sampai di miqat esok, mulut kata labbaika hajjan, nawaitul hajja wa ahramti, hati kita pun saja aku mengerjakan haji. Masa tu kita sudah azam nak buat. Kalau terlintah dalam hati macam kaya gitu jadi dah, berat lah kita. Tak nak kerja buat. Nak belajar labbaik Allah pun tak boleh dah tu. Mungkin terlintah mari. Tak. Azam tu mana keazaman yang kita letak dalam hati kita, aku sekarang ni sudah bersedia dengan niat kita. Jadi kena perhati betul-betul lah. Saya banyak saya ni lah. Sekarang
kadang-kadang kita jadi sampai pada tahap oleh kerana perbincangan dua kali macam kita ni jenis kau bagi jahil kan. Kita dok podium tu mari-mari itu jadi kita ni hok yakin jadi sok zong gitu gini mari dalam. Baiklah, maknanya itu tak ada ragu, tak ada keraguan, tak ada apa. Bila kita sampai masa dia di miqat itu, dia keazaman kita azam nak buat benda tu dengan hati kita. Masa itulah bermulanya ihram kita. Lepas pada kita niat juga, pantai larang 13 tu bermula di situ. Belum tu tak apa lagi. Walaupun kita dah pakai kain, dah pakai ihram pun tak jadi lagi kerana kita belum lagi niat. Timbul satu persoalan yang banyak hari ini, iaitulah tentang niat bersyarat. Niat bersyaratnya apa dia? Sekiranya rasa tidak selamat. Ada orang sakit. Orang ni sakit yang agak kritikal lah, sakit kronik orang panggil apa dah. Yang mungkin dia ni sekali-sekala akan mari pensan ke, tak khabar ke, ataupun jangkaan-jangkaan lain lah. Maka pada waktu itu kita diminta supaya niat bersyarat. Niat bersyarat. Ataupun kalau orang perempuan nak pergi umrah. Nak pergi umrah ni dia tak ada jangkaan yang dia boleh agak. Tapi period dia, masa dia keluar haid dia ni mungkin berlaku dalam minggu ni. Tapi kira-kira rasa ada lagi. Cumanya kemungkinan tu ada berlaku. Jadi dia nak duduk di Mekah pula lebih kurang adalah 4 hari saja. Haid dia 7 hari. Macam mana nak menyelesaikan masalah? Maka kita berniat secara bersyarat. Lepas kita kata niat dalam hati kita, saja aku mengerjakan umrah, kita terus sambung. In habasani habisun famahilli haisu habastani. Baca kod Melayu pun tak apa. Sekiranya aku tertahan daripada sampai ke Mekah, itu orang sakit, atau tertahan daripada menunaikan umrah aku ni, menunaikan haji ini oleh sesuatu halangan, maka tempat aku boleh buka ihram iaitulah bila aku tak tertahan itu. Kita niat macam tu. Jadi kalau orang perempuan ni haid, kau betul nak berangkat dah, orang semua nak balik, tinggal dia seorang, boleh tinggal dia seorang di Mekah? Tak boleh tinggal. Hotel pun tak ada. Kalau ada duit pun takut nak duduk seorang. Macam-macam lagi cerita. Maka oleh kerana dia niat bersyarat, dia berhak buka ihram. Jadi aku niat bukalah ihram. Tak ada, tak niat buka. Tapi umrah tak boleh. Umrahnya tak jadi. Terputus akad tu lah. Berhenti akad tu. Pasal dia bersyarat. Kalau dia tak syarat, berat dia. Dia kena tunggu sampai umrah dia selesai. Macam-macam cerita lagi. Kalau juga nak pergi juga dia tak bersyarat, kita kena cari mazhab Hanafi lagi. Cari mazhab-mazhab yang katakan boleh orang niat, orang kerana darurat ni orang tawaf tanpa wudu. Jadi panjang cerita dia. Lebih baik yang lebih ringkasnya hak ni lah. Kita niat bersyarat. Bukan niat bersyarat ni bukan semua orang. Bagi orang yang saat ni ada keuzuran dan ada rasa dia ni tidak sempat untuk nak menyelesaikan amalan umrah dia. Jadi kalau kita yakin tak ada sebab, sakit pun tidak, Nabi tak ajar semua orang. Tidak kata Nabi sampai di Mekah, semua sahabat yang 100 ribu orang ni niat bersyarat lah, tak ada. Dia ajar kepada seorang sahabat, Duba'ah ibn Zubair, yang dia sakit. Bila Duba'ah ni sakit, dia kata, Nabi kita ajak pergi Mekah. Dia kata, tak berani Rasulullah, saya sakit. Jadi Nabi kita ajar, kamu berniat macam ni ya Duba'ah, sekiranya sakit aku ni tak boleh menyelesaikan umrah aku ni, maka aku batalkan umrah aku di situ tempat yang kita nak. Jadi itu di antara niat yang sepatutnya kita tambah bagi orang yang keuzuran. Terutama sekali orang pergi umrah lah. Sebab umrah ni terlalu pendek masa dia. Dan bagi orang pergi haji itu insya-Allah masanya cukup. Kerana tak buat haji pun penerbangan pertama ni tak buat lepas haji selalu. Mungkin seminggu lepas haji baru ada penerbangan pertama untuk orang ni pergi. Nak selesai masalah saat ni lah. Jadi ya. Dia tu ada gangguan lah, contohnya 13 kali jadi bimbang. Kalau perubahan cuaca tu boleh menyebabkan dia mari haid. Tak apa. Jadi boleh dah. Termasuk dalam orang yang saat ni lah, orang yang ada kebimbangan. Jadi dia niat tu lebih selamat. Selamat bersyarat itu kerana dia akan bebas lah. Bila kes tu berlaku, tak menyusahkan orang lain. Tidak susah juga. Kena pergi tukar penerbangan lagi. Macam-macam benda yang terlibat. Tak jadi dah hajinya sebab dia balik tengah jalan. Jadi maknanya Sapu. Boleh sekat tu ya.
Kena qada balik lah. Dia tak jadi haji lagi. Dia haji tak jadi tadi. Umrah tadi tak jadi. Kena buat semula. Baik. Ya. Jadi setelah selesai kita berniat, cumanya di sini kita nak lihat tentang kepentingan niat tu. Apa sebab kita kena berniat? Jadi dalilnya Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu mesti dengan niat. Yang pertama. Kepentingan niat ni apa dia? Yang pertama, niat ini membezakan di antara ibadat dengan adab. Hari ni kita mandi ke tak mandi? Nak mari tadi? Mandi. Kapan siapa mandi? Sebab biasa kita nak keluar rumah ni, waktu pagi kita akan mandi. Jadi itu adab. Tapi ada sekali-sekala kita dipaksa suruh mandi, wajib kena mandi. Jadi mandi itu kena niat tak niat? Pasal apa nak niat? Nak membezakan adab biasa kita mandi. Hak ni hak orang panggil mandi berniat, mandi baca dia panggil ni. Hak ni mandi saja-saja. Jadi itu beza. Itu yang pertama. Nak membezakan di antara adab dengan ibadat. Satu. Yang kedua, niat juga membezakan di antara sesama ibadat. Kita semaya. Ni semaya apa ni? Sunat. Kalau semaya zuhur dengan sunat tu nampak beza sangat. 2 rakaat, 4 rakaat. Tapi kalau semaya subuh sama-sama 2 ya. Subuh 2 rakaat, sunat 2 rakaat. Jadi macam mana nak tahu yang ni sunat dengan niat? Saja aku semaya sunat fajar 2 rakaat semaya. Lepas pada tu barulah saja aku semaya fardu subuh. Ini 2 ni niat tu yang membezakan. Dan niat ni juga memberi kesan yang begitu besar dalam kehidupan seorang muslim. Contohnya, kita keluar daripada rumah kita nak pergi pejabat. Tujuan apa nak pergi pejabat? Nak pergi kerja. Pasal apa nak kerja? Nak gaji. Sebab apa nak gaji? Mau makan. Jadi habis kat tu, boleh makan, pergi ke tandas, beres. Beres tak beres? Beres. Tapi kalau seorang turun daripada rumah, kenapa nak pergi kerja? Sebab Allah Ta'ala perlukan kepada kita mencari rezeki yang halal. Pasal apa nak makan halal? Tak mau makan yang haram. Lepas pada boleh yang halal, nak untuk nafkah keluarga kita yang wajib ke atas kita. Yang lebih pada tu nak derma. Pergi ke masjid, rumah anak yatim, pergi mana-mana. Turun daripada rumah sampai balik, semuanya ditulis ibadat kepada Allah SWT kerana niat kita yang baik. Beza tak beza? Sangat beza. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, niat ni sentiasa kena baik, tapi niat juga tidak menghalalkan yang haram. Kena ingat. Hari ni kalau kita tangkap orang pencuri yang hebat-hebat, kenapa kamu mencuri? Tuan, tangan saja jahat, hati baik. Sebab bila dapat duit ni, saya nak tolong anak yatim. Baru banyak kita tengok iklan-iklan ni, dia panggil konsep amal. Konsep amal. Amal apa? Berjoget macam ke atas petah tak? Tapi duit ni akan diberi ke rumah anak yatim. Jadi ibadat ke tidak? Tak jadi ibadat. Sebab cara tu. Jadi kita kena faham, niat ini hanya membezakan di antara adab dengan ibadat. Niat ini membeza sama-sama ibadat. Niat tidak boleh menghalalkan yang haram. Contohnya hari ni, bila sibuk tentang orang nak berjudi. Kalau kita tak bagi lesen dia akan berjudi. Keluar lesen. Nak menyelesaikan masalah judi. Selesai tak masalah? Tidak halal. Dia nak berjudi, kalau tak cara haram boleh tangkap. Tapi kalau dah bagi lesen, Assalamualaikum, nak tangkap lesen ada. Sudah kita. Niat setakat tu ya ada dia. Beza antara adat dengan ibadat, membeza antara sesama ibadat. Apa soalan tadi? Berhubung dengan apa ni, niat besar kita. Ya. Jadi apabila ada fikir tertentu, Ya, betul. maka mengharuskan kita mengenai eret. Maka di situ ada penebusan atau tidak? Ada? Ada penebusan atau tidak? Maksudnya kena bayar? Tak bayar dah. Tak payah bayar dah. Bila kita dah niat bersyarat tadi, tak payah bayar dah apa-apa. Sebab kita dah bersyarat dengan Allah SWT. Kalau sekiranya berlaku apa-apa kes yang saya tidak mampu melaksanakan haji atau umrah saya ni, maka saya buka ihram saya di situ. Jadi takdir Allah Ta'ala-nya kita buka ihram, lepas tu sihat balik pula. Dah lagi kita pergi umrah sekali lagi. Tak apa, boleh mula umrah kita. Jadi kalau tak sihat dah, dipikul balik dengan kapal terbang dengan ambulan ke Malaysia, habislah kita. Assalamualaikum, pergi daftar semula, tahun depan pergi balik. Itu sajalah. Baiklah. Kita masih lagi dalam rukun yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan niat ihram? Niat ihram tu apa dia? Jawabnya, niat ihram itu iaitulah niat masuk mengerjakan haji atau umrah atau kedua-duanya sekali. Niat masuk. Kalau setakat kita pakai ihram saja, macam kita duk pakai ihram pakai ihram
nak pergi ihram, nak pergi haji, kita pakai ihram kan? Pakai kain dua lah tu. Tu tak lagi. Oh, tu boleh bergaul lagi. Kalau rasa gatal boleh, dia boleh tarik lagi. Selagi tidak berniat. Itu tak ada. Bila niat tu, barulah bermulanya larangan 13 tu bermula di mana? Di waktu niat. Ini kalau tak, kita jadi serabut dah tu. Kalau silap faham situ, ada juga masyarakat kita ni bila sampai sini, dia kata, tak boleh dah ni, pakai dah. Itu baru pakaian untuk berihram. Tak niat lagi. Tidak berihram lagi. Macam kita nak semaya, nak salat. Pakai piyah siap dah, serbai siap. Duduk atas jadah dah. Kalau orang telefon boleh jawab lagi tak? Orang panggil boleh jawab lagi. Selagi tidak takbiratul ihram, Allahu Akbar, selagi itu kita masih boleh niat. Boleh bercakap, boleh apa. Jadi sama juga dengan ihram kita tadi. Jadi niat kita tadi, niat mengerjakan umrah saja atau niat mengerjakan haji saja atau niat kedua-duanya sekali, dia panggil haji qiran yang telah kita belajar tadi. Jangan terlupa. Jadi perhatian di sini, niat haji itu, niat ihram haji tertakluk kepada cara atau jenis-jenis haji yang kita buat. Tuan nak haji apa? Haji tamattu'. Nak niat macam mana? Kalau kita pergi niat daripada Malaysia lagi nak haji tamattu', sampai di Mekah kita niat apa? Niat umrah dulu. Hajinya bila nak pergi Arafah nanti. Jadi baik. Mari Malaysia nak niat haji ifrad. Kita niat apa di Mekah? Niat haji saja. Saya ni oleh kerana uzur, tak larat, nak niat dua-dua sekali. Berkembar. Niat haji dan umrah jadi haji qiran. Jadi niat tu duduk tertakluk kepada cara kita berpakaian. Jadi bila kita sudah niat, sebelum niat lagi kita kena memakai pakaian untuk berihram. Macam mana pakaian kita? Bagi orang lelakinya, dua helai kain itulah. Kain yang dia selai dia pakai untuk menutup auratnya di antara pusat dengan lutut. Dan selai lagi dibuat selendang. Jadi macam kita pakai tu. Hak ni dia panggil ihram. Pakaian ni kena pakai. Inilah pakaian kita. Dalam haji ni kenapa kena pakai macam ni? Dan disunatkan pakai warna putih. Kenapa? Sebab perjalanan haji ini perjalanan satu gambaran perjalanan menuju ke akhirat. Tidak kita angkat orang mati pakai kain putih lagi. Jadi bila kita pakai lagu ni, tengah duduk tidur, tengok aku lagu ni lah sikit lagi. Orang akan pakai lagu ni. Ada orang pakai warna-warni. Pakai kut orang mati ada. Tidak pakai ni kita. Jadi pakaian kita ni melambangkan bahawa kita ni dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni perjalanan boleh kelik. Ada perjalanan lagi yang terus tak boleh balik. Jadi bila mungkin di akhir nanti kita akan masuk dalam falsafah hikmah haji. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui bersama sahabat-sahabat yang pergi haji. Ya, kalau istilah orang muda panggil testimoni ke apa nama. Pengalaman dia sendiri dia akan cerita. Kadang-kadang jemaah kita pun kita kumpul dekat-dekat nak balik esok, suruh cerita apa yang perasaan dia, bagaimana keadaan, macam-macam lagi cerita. Jadi ini pakai ihram yang kita kena pakai. Yang ni yang seorang ni yang buka baru ni, itu pakaian khusus sewaktu nak tawaf saja. Ingat, waktu nak tawaf aja pakai lagu tu. Waktu lain di Malaysia ke di Madinah ke jangan duk pakai macam tu. Kita pakai buka baru sebelah kanan ni sewaktu nak tawaf sahaja. Bagi orang perempuannya itulah pakaian dia. Dia cantik. Hari ni pula macam-macam baju orang jual. Kalau di Kuala Lumpur tu, cantik. Satu syarikat pula duk reka. Hak ni baju nak pergi tawaf, hak ni baju nak pergi melontar, hak ni baju nak pergi tu, nak pergi ni. Ada belaka. Jadi orang kebetulan banyak duit kak, sedap dia belinya. Hak kitanya tak payah. Muslimin dan muslimat tak payah. Yang pentingnya kita nak baju kita tu baju yang menutup aurat. Jadi tangannya sampai pergelangan tangan ni. Dia kemah sini. Mukanya seperti kita duduk salat. Itu pakaian kita rasmi. Warna apa tak jadi masalah. Yang baiknya warna tidak terlalu gelap lah, tidak warna-warni sangat. Jadi kita bawa baju yang saya sebut tadi lah. Warna putih tu baik tapi pakai dalam. Karena warna putih ni memang nipis, aurat kita tidak tertutup dengan baik. Cara-cara nak pakai ihram ni mungkin kita akan buat dalam praktikal nantilah. Cara nak pakai tu bagaimana? Kita akan buat asing lah. Orang lelaki saja ada. Kalau salahnya geletuh pun tidak jadi masalah sangat. Ni cara nak pakai tu mudah sangat dah.
Payah apa yang pakai kain sarung dah. Kita hidup payah pakai kain sarung ni. Sahabat-sahabat kita, orang-orang India, oh mudah dia main-main kain sarung, dia tak jahit, tak pernah jahit dah dia. Ihram sokmo dah dia. Jadi kita ni payah. Kena belajar jaga-jaga sarung dua ni, belajar belakang ihram petai lagi. Baru tak kekok. Tengok. Itu pakai orang kita tu. Dengan big sakut tekoknya ada belakang. Jadi cara kita nak berniat ihram macam mana? Yang pertama sekali dalam keadaan kita berwudu. Jadi cantiklah bagi orang lelaki. Orang yang apa ni? Yang tidak uzur berwudu. Orang perempuan pun bagi orang perempuan yang uzur dalam haid, dia disunatkan mandi untuk ihram. Walaupun dia haid, mandi ni bukan mandi kerana nak suci haid tu. Mandi kerana ihram. Jadi menghadap ke arah kiblat itu cantik. Berniat ketika kenderaan mula hendak bergerak. Yang cantiknya bila kita naik atas bas baru kita niat. Tapi biasanya jemaah ni akan diajar dalam masjid lagi, lepas pada dia salat tu ajar dah. Takut terlupa. Tak apa. Kalau kita yakin kita boleh itu, kita buat. Bila naik atas bas tu, biasanya atas bas pun guide kita sekali lagi akan beritahu, tuan-tuan yang belum berniat, sila berniat. Jadi kita niat situlah. Berniat, mengiringi niat selepas itu dengan bertalbiyah. Jadi haji ni, bunga hajinya, perhiasan haji itu dia apa? Berniat, itu bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Doa ni, talbiyah ni, tuan-tuan dan puan-puan, haji dan bakal haji dan hajah sekalian, hendaklah hafal daripada sekarang. Ingat dah. Ni tak tahan, bila nak baca talbiyah cari buku. Kalau meninggal buku, tak baca dah dia. Sama juga bila dengan tawaf, nanti kita akan cerita macam mana cerita orang masyarakat kita ni bila dia tingkat dengan buku, sudah tak tahu nak kata apa. Anak dia besar suruh buat apa, dalam buku tak ada, tak baca juga. Tak apa. Sesiapa yang sudah berniat ihram haji dan umrah, maka wajib ke atasnya meninggal larangan ihram. Larangan ihram tu ada berapa perkara? 13 perkara yang kita akan sebut nanti insya-Allah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.